Hai guys, selamat datang ke YouTube Samuel Suhaimi. So hari ni saya nak share, hari ni hari day 1 kita akan buat body transformation. So dalam hari punya day 1 ni saya akan kongsikan rutin yang saya akan pakai. Okay, dan kita akan buat body update. Dan kita nak buat review Prolific daripada Pes Science punya pre-workout. So let's try pre-workout. Okay, bersama saya hari ni Mika. Okay, assistant Mikaela. Tolong habis api mana api? Cepat, come. Give. Yes. Okay, thank you Mika. So ni adalah Prolific PE Science. Okay, Prolific PE Science. Kalau korang tengok sini, dia punya flavor adalah sour peach candy. Okay, sour peach candy. So yang ni saya akan review hari ni. Dan saya akan share juga dengan korang saya punya rutin untuk sepanjang body transformation. Dan dalam vlog ni juga macam biasa lah, macam vlog sebelum ni akan ada diet semua. So hari ni kita akan cover ni. Jom try pre-workout. Okay guys, seperti biasa kita akan sediakan air. So air pakai air sejuk macam biasa. Kemudian kita akan pakai pre-workout ni, iaitu dia punya serving size 2 scoop tau. So satu scoop ni macam biasalah, kalau pre-workout itu 40 serving, biasanya mesti dia akan suggest 20 scoop supaya kita akan guna banyak lah. So end up satu ni cuma ada 20 serving je. Dan pre-workout ni yang saya check, supposedly dia akan bantu bagi pump focus kat muscle tu lah. Tapi nak tahu kebenaran, kita kena try dalam benda ni. Okay, so link saya letak kat bawah. Kalau korang nak try, korang boleh terus tekan link dia. Tak susah. Tak susah korang nak cari sendiri. So kita pakai 2 scoop hari ni untuk try kepawaan Prolific. Okay, kalau kita tengok tekstur dia pun, saya rasa tekstur dia pun bagus. Dia tak clumpy. So serbuk dia pun nice masukkan. Bau dia sedap. Tapi rasa tu ni, saya bagi 5 per 10 sebab rasa dia rasa payau sikit. Macam kelat dekat lidah. Antara pre-workout yang tak sedap lah. Say hi guys. Hi. 1, 2, 3. Guys, untuk split kali ni saya akan pakai yang ini, iaitu 6 hari punya workout split PPL. Hari pertama, so yang ni untuk advance lah. Hari pertama kita buat push, kemudian pull. Hari ketiga legs, 4 push, 5 pull, 6 legs. Hari ke-7 baru rest. Lepas tu kita repeat benda ni. So yang ni advance untuk orang yang dah lama training. Kalau korang masih baru, antara yang korang boleh try adalah korang boleh try yang ni, Arnold punya workout split, chest back, legs, shoulder, arms, rest. Lepas tu repeat. Ataupun korang boleh try yang bro split ni. Korang boleh google je standard chest tricep. At least korang pilih lah benda yang korang boleh konsisten. Sebab yang paling penting sekali, yang korang konsisten. Okay, so training yang korang boleh konsisten. So yang saya akan pakai adalah 6 day workout split PPL. Tapi yang ini kita akan ada hari yang heavy dengan hari yang light. Guys, untuk day 1 ni kita akan buat dekat home gym lah. Home gym. So kalau korang yang belum tahu home gym tour ni, saya dah pernah buat home gym tour dekat video sebelum ni. Tapi bolehlah tunjuk korang balik hari ni apa yang ada kat home gym ni. So kat sini ada whiteboard. Selalunya saya suka brainstorm sambil buat kerja lah. Workout sambil buat kerja, saya rasa produktif. Banyak gila idea boleh dapat. Yang ni adjustable. Saya mungkin akan letakkan link kat Shopee. Korang boleh check option yang lebih murah daripada ni. Kemudian ada bar, ada weights, ada plates ni. Korang boleh cari yang second hand dekat Carousel kalau korang nak. Kat sana banyak orang jual second hand. Kadang-kadang gym yang dah lama nak tutup kan, diorang jual second hand. Kemudian ada straight bar. Straight bar ni boleh buat bend over row. Lepas tu ada easy curl bar ni. Okay, saya campur tau, banyak yang second hand juga kat sini. Sebab mostly yalah, kita nak pakai ni pun lama kan. Ataupun benda ni bukannya nak kena baru macam gadget ke apa. Okay, yang ni adjustable dumbbell. Saya akan letak link juga kat Shopee. Korang boleh dapatkan harga yang murah dekat Shopee, dumbbell punya adjustable ni. So yang dekat sini dia boleh sampai 24 kilo tau. So ibarat korang ada banyak dumbbell. Benda ni memang bagus lah. Yang ini dumbbell 6 kilo, dumbbell dah lama dah sebenarnya. Kemudian ada kettlebell. Yang ini saya beli second hand 30 kg. Okay, so macam ada hari-hari busy tak sempat nak pergi gym, so kita buka kat rumah je, nak buat content pun senang kan. Basikal, okay, basikal untuk cardio. Yang ini ring light, selalu untuk buat video lah, ring light. Kemudian dekat sini ada dips punya tempat. Biasanya saya akan pakai dengan weighted punya belt tu lah. Ada belt punya tu untuk buat dips. Dan satu lagi yang best sekali, iaitu lampu guys. Lampu ni untuk bagi feel macam korang workout dekat Fitness First, True Fitness kan. So bila dekat ni nampak cantik lah kat dalam gym. So guys,
kita nak start kita punya first session hari ni. So saya akan tulis dekat whiteboard apakah rutin hari ni untuk push. So make sure korang copy kalau korang nak tag along untuk workout kali ni, vlog kali ni, transformation kali ni. And senang je, nak buat body ni senang je. Yang penting korang konsisten dengan ikut. So kalau korang tak tahu nak ikut siapa, korang boleh ikut saya punya rutin kali ni. Okay guys, so hari ni push day 1. So pertama sekali kita nak fokus hari ni adalah chest dominant. Okay, chest dominant kita nak fokus kepada yang pertama sekali kita nak buat dumbbell chest press 3 kali 8 reps. Okay, kalau korang belum tengok video lagi yang saya pernah share berapa reps dengan sets yang diperlukan untuk build muscle, korang boleh tengok video yang kat sini. Okay, video ni saya dah share kat situ. This is based on science. Okay, secara salah satu benda ukuran lah, asas dia, benchmark ni korang boleh start untuk design korang punya workout routine. Kemudian yang kedua adalah dips 3 kali 15. Yang ini kita nak pakai weights. Kemudian yang ketiga shoulder press 2 kali 12 reps. Okay, shoulder press 2 kali 12 reps. Kemudian yang keempat adalah triceps 15 kali 3. Okay, 15 reps kali 3 set. So nampak macam simple, tapi kita betul-betul nak letakkan weights tu yang optimal kat sini. Sebab apa kita punya exercise nampak macam ada 4 exercise je? Sebab kita punya split adalah 6 kali seminggu. So 6 sekali tu maksudnya separuh lagi exercise ni kita bawa ke hari yang berikutnya. So hari ni adalah separuh dulu, lagi separuh volume tu kita akan buat pada session yang berikutnya. Sebab tu korang boleh maksimaskan muscle growth korang. So benda ni saya dah explain secara detail kat video yang tadi tu. Make sure korang tekan ataupun saya dah sediakan link kat bawah. Korang tekan link tengok video tu untuk korang faham reps dengan sets, cara nak training. So benda ni nampak macam simple, tapi yang paling penting sekali penentuan weight ataupun berat bebanan tu kita nak betul-betul optimalkan dekat situ, dan juga dari segi rest period supaya korang dapat workout yang short, mantap tapi efektif. Sekarang sambil nak tunggu Zohor, lagi 5 minit je terus Zohor, tapi pre-workout dah kick in. So sementara tu saya nak jawab dulu Q&A, soalan-soalan dekat komen ni, beberapa soalan. Amirul Mukminin, Ami, bos tolong update untuk Mastech punya brand, halal tak? Okay, Mastech punya brand ni daripada dulu sampai sekarang susah diorang untuk orang share pasal halal status diorang. So sampai sekarang saya belum tahu lagi produk apa yang sesuai dengan tak sesuai. Sebab diorang macam tolak mentah-mentah je, macam okay, none of our products are suitable for Muslim ataupun halal consumption ataupun vegetarian, vegan. So diorang macam suka tolak mentah-mentah. So sekarang saya dah tahulah. Tapi kalau nak tahu, cuba try customer support diorang, tanya diorang punya customer support, adakah diorang punya protein tu suitable untuk vegetarian, vegan, ada tak bahan-bahan macam animal based ingredients kat dalam tu selain daripada susu. So kalau susah sangat, cari je brand lain, sebab banyak je brand yang okey daripada Mastech ni. Sebab ramai orang ingat okay, Mastech ni diguna atlet besar gedabak kan. Bukan bermaksud Mastech tu yang buat atlet tu besar gedabak. So tu just diorang punya marketing je. So ada banyak brand lah yang bagus daripada Mastech. So jangan rasa macam tak dapat Mastech, tak dapat protein yang bagus. Cuba try protein lain yang saya dah pernah share. Dalam video-video saya sebelum ni banyak saya dah share buat review protein. Kalau tak tengok, cuba try tengok. Okay, kemudian yang daripada Agako. Okay, saya newbie baru start minum mass protein, rasa macam buncit pula perut lepas minum mass. Normal ke? Sila tunjuk ajar. Rasa macam buncit pula perut lepas minum mass. Okay, normal bila berlaku kalori surplus, maksudnya kalori itu dah terlebih-lebih sangat. So apa yang berlaku, kalori yang ekstra terlebih terlalu banyak ni akan menyebabkan fat storage lah. Badan kita akan simpan sebagai lemak. Sebab tu saya dah share dalam video sebelum ni, kalau kita nak naikkan berat badan, cukup ekstra 300 kalori daripada maintenance sahaja. Contoh, kita perlukan maintain badan kita 2000 kalori. So kalau kita nak naik berat badan, kita perlu tambah 300 je, tak perlu lebih daripada tu. Sebab lebih daripada tu biasanya dia akan lead ataupun mendorong kepada simpanan lemak. So try tengok balik, try cuba kira balik berapa banyak kalori yang kita dah minum. Sebab saya tahu banyak ada setengah brand dia macam dia suka jual produk mass gainer kan. So apa yang berlaku, newbie ni dia minum teguk lah. Dia fikir kalau minum lagi banyak lagi bagus. Tak semestinya guys. Okay, kena betulkan itu. Okay, daripada Alimin Syauki, bang, kita perlu ambil kalori lebih ke kurang kalau kita nak buang lemak? Tapi kalau nak naikkan berat badan melalui berotot. Tapi nak naikkan berat badan melalui berotot. Apa yang saya faham, mungkin maksud dia macam ni. Kalau kita nak kurangkan lemak, kita mesti perlu
kurangkan kalori, tapi dalam masa sama dia nak tambahkan otot. So ini dipanggil sebagai body recomposition, iaitu kita kalau boleh kita nak maintain berat yang sama, tapi kita nak kurangkan lemak kita nak gantikan dengan otot. So kita pakai maintenance calories, okey, tapi betulkan diet tu, maksudnya protein tu mesti kena cukup. So dekat sini lah body recomposition dengan cara pemakanan yang betul, maintenance kalori, tapi lebihkan bahagian protein, kurangkan sikit bahagian fat tu. Sebab mungkin biasanya kalau orang gemuk ni, tapi dia kurus, selalunya kerana kandungan makanan dia lebih tinggi ke arah lemak macam tu. Okay, so boleh faham? Agak-agak boleh faham. Okay. Soalan terakhir sekali. Kreatin ni, okay, ni daripada RZ Monster. Kreatin ni sesuai ke untuk skinny fat? Jenis badan sedang je tapi perboroi yang ada belly fat. Yes, kreatin ni sesuai kepada sesiapa saja, sama ada dia dah berisi pun ataupun kurus ke, dua-dua boleh ambil kreatin. Sebab kreatin ni bantu untuk naikkan strength korang bila korang dekat gym, okay? So bila korang punya strength naik, korang punya performance dekat gym membantu korang untuk lebih bersemangat lah dekat gym. So korang boleh ambil kreatin, tapi dalam masa sama dengan syarat diet tu kena jaga. So itu saja, kita nak jawab dulu soalan-soalan ni. Nanti kalau ada masa kita jawab soalan yang lain. Jom, dah azan, lepas azan kita stop kau. Dalam video ni saya tak akan tunjuk secara semua benda yang saya buat, saya hanya akan tunjuk setiap last set. So bila korang tengok, make sure korang dah faham yang saya dah buat warm up set, dan yang itu adalah last set daripada exercise tu. So korang boleh tengok balik rutin yang saya share tadi, yang klip sebelum ni, ataupun saya akan tulis dekat bahagian bawah. Korang boleh check dekat description tu untuk korang follow rutin ni. So setiap kali yang saya tunjuk, itu adalah last set daripada setiap exercise. Okay guys, sudah habis session hari ni. Itu saja session workout untuk day 1. Hari ni adalah 28 hari bulan. Korang boleh nampak ke tak boleh nampak? 28 hari bulan. Okay, 28 hari bulan adalah kita punya day 1 untuk PPL 6 hari punya split. So untuk post workout, iaitu setelah training, saya nak minum protein. Okay, protein. Macam sekarang saya, hari tu saya punya kreatin berterabur, so saya dah buang. Tapi kalau untuk korang yang nak beli kreatin yang saya recommend dekat Shopee, link kat bawah, korang boleh tengok link tu. Tengoklah apa link yang saya tulis kreatinnya, link untuk korang try kreatin daripada Shopee. So saya akan stock up juga kreatin nanti, dan kita akan masukkan kreatin dalam kita punya supplement start. So kalau korang ada soalan, korang boleh komen kat bawah. Nanti saya akan buat video juga step-step suplemen yang saya recommend untuk newbie, yang saya rasa berbaloi untuk korang beli. Dan jangan terlalu terikut sangat dengan marketing kat luar sana. Tak semesti korang perlukan mass gainer tau. Okay, tak semesti korang perlukan mass gainer untuk build muscle. So ini saja untuk post workout. Satu serving Shrek punya soy protein. Yang ini stok dah tak ada. Okay, satu serving dengan susu lactose free. So lepas minum ni,
Habis training mungkin nanti petang sikit baru kita akan makan. Dan saya makan sehari 4 kali. Okay, sehari 4 kali saja. So satu meal saya target mesti ada 50 gram protein at least dan 50 gram karbohidrat. Dan itu saya punya strategi untuk diet sekarang. Nanti kita akan tengok progress daripada masa ke semasa. Kalau korang nak join progress juga, be sure korang tekan like. Dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya korang tahu. Saya selalu share apa benda yang korang boleh beli, tips, trik semua. Dan ya, jumpa korang dalam next video.